أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini menjadi satu amalan yang membawa keuntungan besar kepada kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar besok. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam syurga Firdaus sebagaimana Allah himpun kita di dalam taman surga di dunia ini. Tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam sebuah hadis an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, kata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih yaumin Sya'ban. Ketika kami dengar khutbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada ketika itu di akhir-akhir bulan Sya'ban, dekat nak masuk Ramadan sangat dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya faqala ya ayyuhan nas, hei segala manusia. Nabi khutbah, Nabi ceramah kepada sahabat, tetapi Nabi menggunakan kalam itu. Ya ayyuhan nas, hei segala manusia. Sepatutnya Nabi kata, wahai sahabatku semua. Pasal Nabi duduk ceramah depan-depan sahabat, tapi Nabi menggunakan kalam umum. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita sekali pada hari ini. Nabi kata, wahai manusia. Kalau kita tengoklah, kalau kita duk kaji rasul-rasul lain selain daripada Nabi Muhammad, mereka tidak menggunakan ya ayuhan nas, ya qaumi, wahai kaum aku. Pasal satu nabi, satu rasul, satu kaum. Adapun nabi kita selagi mana tak kiamat, dia punya umat semua sekali. Beranak umat Nabi Muhammad, beranak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi lain, dia satu rasul, satu kaum, satu rasul, satu kaum.
Kadang-kadang dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama, hidup sezaman 3 rasul pun ada. Kita tengok Nabi Allah Musa AS. Dalam masa yang sama ada Nabi Allah Syuaib. Dalam masa yang sama ada Nabi Allah Harun. 3 rasul hidup sezaman. Jadi Nabi Allah Syuaib, dia kampung dia, kaum dia Madian. Satu nabi, satu kaum. Adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seluruh ni, ambillah Amerika, Afrika, Timur Selatan, umat dia semua. Nabi kata, ya ayuhan nas, qad adallakum syahrul azim. Kejap lagi kamu nak masuk dalam bulan yang sangat besar. Bulan yang sangat istimewa. Besar dari sini bukan daripada saiz. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung di sisi Allah. Tak cukup dengan tu, bulan Ramadan ini syahrul mubarak. Nabi kata bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan, berkat ni satu benda yang kita boleh faham, tetapi nak cerita tak erti. Berkat ni satu perkataan yang sering kita ungkap di mulut kita. Berkat, ya Allah, berkatkanlah umur aku, berkatkanlah rezeki aku, berkatkanlah hidupku. Berkat ni cuba kita hurai. Tak reti tapi boleh kita faham. Contohnya macam mana? Ada orang gaji 5,000, tak cukup. Kawan ni gaji 1,000 je, cukup. Atau nilai berkatnya. Ada orang gaji sebulan 10,000, tak boleh pergi umrah. Kawan ni jual ikan masin je, boleh pergi umrah. Berkat ni tuan-tuan, benar, satu benda yang kita nak cerita tak arti tapi boleh kita faham. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, syahrul fihi lailatul khairul mil alfi syahr. Tak cukup dengan bulan itu bulan yang azim, Allah bagi keistimewaan kepada kita pula Lailatul Qadar dalam bulan ini. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni sampai kita nak jemu dah dengar ustaz-ustaz ceramah tiap-tiap tahun. Cumanya sejauh mana kita kesungguhan mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita dengar aja Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Ada sebagian kita carinya Lailatul Qadar di 10 yang terakhir sahaja. Betul kan? Banyakkanlah 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, qiyamul lail kita. Buat apa tu haji? Cari Lailatul Qadar. Betul ke Lailatul Qadar ni turun pada 10 yang terakhir tepat? Jangan baca satu hadis, hadis dia banyak. Kalau kita nak tengok, satu hari Jibril datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata dalam satu riwayat, ya Muhammad, Lailatul Qadar ini satu bonus yang Allah bagi kepada umat kamu. Dalam bulan Ramadan hanya satu hari saja. Pada tarikh yang sekian, pada malam yang sekian, dalam bulan Ramadan pada waktu yang sekian. Nabi pun terus nak bagi tahu kepada sahabat tentang turunnya Lailatul Qadar pada sekian-sekian bulan, sekian hari bulan, sekian malam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan 2 orang lelaki duduk bergaduh pasal kalimah Allah distokin ke tak tahulah, wallahu alam. Agak-agaknya kalau ada zaman tu kan bergaduh. Tiba-tiba Allah angkat hijab. Nabi dah tak ingat tarikh waktu yang diberitahu oleh Jibril tadi. Nabi dah tak ingat, Nabi dah lupa. Allah angkat hijab. Pasal apa? Putus silaturahim. Perkara yang Allah sangat benci, syirik kepada Allah. Yang kedua, putus silaturahim. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak Lailatul Qadar, kalau kita ada bergaduh dengan adik-beradik, putus silaturahim, tolong hubung balik. Kalau tidak, dalam satu riwayat disebut kita cari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar nak turun, Allah tidurkan kita juga. Pasal kita buat satu dosa yang sangat Allah benci, iaitu putus silaturahim. Kemudian apabila Nabi dah tak ingat tarikh Lailatul Qadar ni, timbul hadis yang macam-macam. Sebahagian hadis Nabi kata
turunnya Lailatul Qadar ini pada awal Ramadan. Macam mana awal Ramadan? 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Carilah di waktu itu. Datang hadis yang lain pula, Nabi kita turunnya Lailatul Qadar ini pertengahan Ramadan. Pula dah 10 Ramadan sampai 20 Ramadan. Carilah waktu itu. Mai hadis-hadis yang lain pula, Nabi kita turunnya Lailatul Qadar ini di 10 yang terakhir Ramadan. Carilah dalam waktu itu. Mai hadis-hadis yang lain pula, turunnya Lailatul Qadar ini malam-malam yang ganjil. Turun pula mai hadis yang lain pula, turunnya Lailatul Qadar ini malam-malam yang genap. Tak tahu macam mana. Carilah Lailatul Qadar itu daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan. Begitu cara dia. Kesungguhan itu Allah tahu. Kesungguhan kita nak dapat Lailatul Qadar, azam yang amat kuat nak dapat Lailatul Qadar tiap-tiap malam qiyamul lail. Bukan 10 yang terakhir saja, bukan salah nak ambil 10 yang terakhir, tapi kalau kesungguhan kita begitu. Pasal hadis dia berbagai-bagai. Nabi kata carilah Lailatul Qadar, kerana ganjarannya seumpama kamu beribadat 1000 bulan. Kemudian Nabi kata ja'alallahu siyamahu faridah. Siangnya Allah pertubuhkan kepada kita puasa. Wa qiyama lailatihi tatarru'a. Malam pula Allah bagi kepada kita satu ibadat tarawih. Tarawih ni pun satu pula duk bertengkar 8 ke 20. 8 ke 20. Yang buat 8 duk bid'ah, orang yang buat 20. Yang buat 20 duk tengok orang buat 8 semacam ni. Malah dia kata ni. Pula dah. Kan? Ini pun satu kes yang kita nak kena bincang. Tiap tahun timbul je Ramadan, bertengkar lah. Kita ni kan suka jenis, suka bertengkar. Kan? Nak buat tak mau, buat je lah 8 ke 20 ke tak kisah. Semua ada sandaran masing-masing. Tarawih ni hanya ada di bulan Ramadan saja. Pastikan jangan kita pernah miss walaupun satu malam di bulan Ramadan. Tarawih ni tak ada bulan lain. Rajin macam mana pun tu Imam, habis tarawih ni kita buat sampai Syawal, boleh tak? Kan? Rajin sangat terlebih tak boleh. Pasal dia ada dalam Ramadan saja. Begitu. Kemudian Nabi kata man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Siapa-siapa yang buat benda yang sunat di bulan Ramadan, Allah bayar gaji seumpama benda yang fardu. Ini yang kata bulan lipat kali ganda amalan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'i faridatan fi ma siwah. Siapa-siapa yang buat benda yang fardu di bulan Ramadan, seumpama kita buat 70 keperduan. Tadi kita solat zuhur, seumpama kita solat zuhur 70 kali. Yang itulah yang kita duk sebut apa dia, sebelum masuk Ramadan lagi, daripada bulan Rajab lagi sampai ke Syakban, kita duk minta doa selalu, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan, jangan mati lagi, bagi aku sempat hidup dan beramal di bulan Ramadan. Pasal bulan Ramadan ni bulan yang dilipat kali gandakan amalan. Oleh kerana kita faham daripada situ, buat benda yang sunat, gajinya dibayar pahala seumpama benda yang fardu. Buat benda yang fardu seumpama benda yang buat 70 keperduan. Jangan kita lupa qada bagi banyak-banyak di bulan Ramadan ni. Sedangkan qada ni waktu mana pun boleh, kan? Tidak ada waktu larangan. Qada, satu kali qada kita zuhur seumpama kita qada 70 keperduan. Allah bagi keistimewaan ini hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad, sedangkan kita tak minta pun nak jadi umat Nabi Muhammad, Allah yang pilih kita. Begitu. Wa huwa syahrul sabri wa sabru sawabul jannah. Siapa-siapa yang sabar di bulan Ramadan, aku tidak janji lain, Nabi kata, malaikat syurgalah kepada orang tu. Pasal bulan Ramadan ni, sebab tu kadang-kadang orang panggil bulan kesabaran. Pasal tak makan, tak minum, tuan-tuan faham-faham sajalah. Dengan ada marah, panah baran, lambat masak sikit kita bising, kan? Mudah marah. Pasal apa? Pasal lapar.
Lapar kita ni, lapar ni boleh jadi macam-macam tuan-tuan. Memerlukan kesabaran yang tinggi di bulan Ramadan. Siapa-siapa yang sabar, Allah, Nabi SAW, dia kata tidak aku janji lain melainkan syurgalah kepada orang tu. Wa huwa syahrul mu'athati wa syahrul yazdadu fi rizqil mu'min. Dan bulan Ramadan ni bulan yang Allah murahnya rezeki kepada orang yang mukmin. Rezekinya Allah buka, Allah bagi seluas-luasnya, mencurah-curah kepada kita. Contohnya macam mana? Tengok kita nak buka puasa macam mana, surau kita macam mana, macam-macam orang sponsor. Ini yang makanan yang semalam buka puasa masih ada lagi dalam peti ais. Petang ni nak kena beli kuih baru pula dah, kan? Orang meniaga, dia tengok orang meniaga, murahnya rezeki. Jual nasi ayam, sama tak jual nasi ayam di bulan Ramadan dengan bulan lain? Tak sama, keuntungan dia lebih. Tak menang tangan, orang Kedah panggil. Lakunya Allah mencurah-curahkan rezeki di bulan Ramadan. Begitu. Kemudian Nabi kata, fihi man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa atqa waqabatin minan nar. Siapa-siapa yang membelanja bagi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, Allah haram api neraka sentuh kulit dia. Kita belanja, kita sponsor bagi orang buka puasa. Beli nasi ayam bagi satu orang pakcik. Nah, pakcik nasi ayam, pakcik buka puasa. Nabi SAW kata Allah haram api neraka sentuh kulit dia. Inilah spesialnya bulan Ramadan. Tuan-tuan, nasi ayam baru RM5. Begitu, ke baru RM5. Pergi bazar Ramadan, nampak kawan-kawan kita, orang yang kita kenal ataupun tidak, dia nak beli apa-apa, tak payah, saya belanja. Kuih ni RM2 je, kita belanja dia. Tak cukup dengan tu, Nabi kata wa kana lahu misluhu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Orang yang membelanjakan orang lain buka puasa, yang pertamanya Allah haram api neraka sentuh kulit dia. Yang kedua, segala amalan orang yang kita belanja buka puasa tu, pahalanya dapat kepada kita juga. Ajrihi syai', sikit pun tak kurang. Orang kita puasa bulan Ramadan, pahala kita Allah bagi pada kita pahala puasa. Kemudian kita belanja orang, beli nasi ayam, sponsor ataupun bawa makanan letak di surau kita ni, makanan macam-macam makanan lah, apa saja makanan untuk orang berbuka puasa. Kalau 10 orang makan benda yang kita belanja tadi, 10 orang dapat pahala kepada kita. Andainya hari itu orang yang kita belanja tu dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia sembahyang banyak, sembahyang sunat banyak, macam-macam amalan dia buat di bulan Ramadan, kemudian kita belanja dia, pahalanya Nabi kata semuanya dapat kepada kita juga. Ini dia panggil orang yang bijak mencari saham akhirat. Dan tu baru seorang, kalau 10 orang kita belanja. Saya imam ya je tu. Terima kasih saja. Jazakallah. Saya imam Masjid Pandamaran Jaya, Masjid Ar-Rahman. Kami di sana untuk buka puasa 100 orang, 100 pek tiap-tiap hari lah, kerana ada orang buka puasa. Mana-mana masjid surau pun begitulah, kan? Sini pun sama agaknya, kan? Sediakan berapa puluh pek di sini, 100, 200 lagi dahsyat. Kami di sana 100. Dekat maghrib je kita buat tahlil, dah beratur orang duduk di tempat meja-meja makanan, kan? Masjid kami, masjid saya ni 1 sen pun tak payah keluar duit untuk sponsor buka puasa tu, pasal ada orang sponsor. Berebut sebulan 30 hari. Orang Pandamaran Jaya bukan 30 orang, ribu bergaduh pasal nak sponsor pada, bergaduh pasal nak sponsor, bergaduh berebut pasal apa ni? Inilah ganjaran yang dia dapat. Kalau 100 orang kita belanja ni, sebung 100 nasi ayam, berapa sen saja, kan? 100 pahala yang kita dapat. Andainya 100 orang tu dia tahajud, dia buat amalan, dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia semayang sunat duha, kita dah malas,
Kita ni pemalas nak baca Al-Quran, sponsor orang berbuka puasa di bulan Ramadan. Ni peluang dia. Sebab itulah dia minta wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Kerana ganjaran dia terlalu banyak. Bulan lain kita bulan lain kita sedekah bagi orang buka puasa, dapat pahala sedekah. Tapi ganjaran seperti ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Kemudian tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belanjalah berapa sen saja, kan? Kemudian apabila Nabi duk terang macam ni, kata Salman Al-Farisi, hadis yang kita baca ni panjang. Hadis ni dah keluar dalam khutbah Jumaat. Kalau tuan-tuan ingat balik minggu yang sebelum tu, bukan minggu ni bab zakat fitrah. Minggu yang sebelum tu, kan, dah ada keluar hadis ni dalam khutbah Jumaat, kalau ingat baliklah. Apabila Nabi duk terang macam tu, ganjaran orang yang berbuka belanja bagi orang buka puasa, Allah haram api neraka sentuh kulit kita, dan segala pahala orang yang kita belanja tu pun dapat kepada kita juga. Bangun satu orang sahabat, ya Rasulullah, kalau macam tu laisa kunna tajidu ma yuftaru saima. Beruntunglah orang kaya. Beruntunglah orang kaya. Orang kaya dia boleh sponsor. Kami ni orang miskin macam mana ya Rasulullah? Kami tak dapat ganjaran seperti itu. Kaya Allah yang bagi, miskin Allah yang tentukan. Rugilah kami jadi orang miskin. Kami tak boleh sponsor orang bulan Ramadan, tak boleh belanja orang di bulan Ramadan. Nampak tak? Dengki pasal pahala. Tak sama macam kita dengki pasal kaya dia. Sahabat dengki pasal pahala. Ya Rasulullah, untunglah orang kaya, mereka boleh sponsor belanja orang berbuka puasa di bulan Ramadan. Allah haram api neraka sentuh kulit dia, kemudian segala pahala dia dapat. Kami orang miskin ni macam mana ya Rasulullah? Rugilah kalau macam tu. Allah yang takdirkan kami jadi miskin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerdik sahabat ni. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yu'tillah hadha thawaban man fattara saima ala tamrah. Nabi kata, kamu ada sebiji kurma. Kalau kamu ni miskin sungguh, yang ada sebiji kurma aja, kamu belah kurma tu dua, bahagi dua, kamu infak juga di bulan Ramadan ni, walaupun sebelah kurma, sebelah lagi kamu buat buka puasa. Infak juga walaupun sebelah kurma. Tapi jangan tuan-tuan bawa sebelah kurma kat surau ni bagi kat tuan Zakir lah. Saya nak infak sebelah biji kurma, sebelah kurma. Bukan macam tu maksud dia. Sahabat ni memang susah sungguh. Bukan macam kita. Kita susah-susah, miskin kita ni, fakir miskin, duk terima zakat, kan? Rumah ada istro. Miskin kita ni, kan? Miskin kita ni pakai mahvi. Miskin. Sahabat kalau kata miskin, 2-3 hari tak makan nasi, kan? Jangan duk main buat sedekah, ambil hadis ni kata sebelah kurma kita sedekah. Jangan duk macam tu, kan? Manalah tahu, sekut salah faham hadis ni begitu. Kemudian Nabi kata, au syarbatil ma', kalau kamu ada air secawan, kamu buka puasa separuh, kamu infak juga separuh, walaupun air itu secawan, kamu bagi dua. Kemudian au mazqatil laban, kalau kamu ada susu, kalau kamu ada kambing, ada unta, pergi perah susu, sedekah juga di bulan Ramadan ni. Jangan tak ada sedekah langsung. Sedekah ni bukan tunggu banyak. Sedekah ni walaupun sikit, ikhlas, harta yang halal, sedekah juga. Jangan tak ada sedekah, jangan tak ada infak di bulan Ramadan. Tuan-tuan, ni bulan yang kata bulan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan ni. Istiqamah kita sedekah di bulan Ramadan ni, kerana dia tak sama sedekah di bulan-bulan lain. Begitu. Nah, kemudian wahwa syahrul awwalu rahmah. Nabi kata bulan Ramadan ni dia ada 3 blok, 3 bahagian. Bulan Ramadan dalam 30 hari itu dia ada bahagi 3. Yang pertama, bahagian yang pertama Nabi kata wahwa syahrul awwalu rahmah.
Bahagian pertama, blok yang pertama 1 Ramadan sampai 10 Ramadan, itu blok yang pertama. Dan ketika kamu berada di blok yang pertama tu, Nabi kata kamu minta ampun dosa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana ketika itu Allah Subhanahu wa taala buka sifat rahmat, belah kasihan dia seluas-luasnya kepada kamu pada awal Ramadan. Lepas dah lah kita hari ni awal Ramadan kan, blok yang pertama lepas dah. Adakah tak boleh minta taubat lagi? Boleh. Kerana Nabi kata dia ada 3 blok bahagian begitu kan. Allah buka pintu rahmat kepada kamu. Duk tunggu je orang seksyen 20 ni nak minta ampun dosa, dia nak ampun sangat-sangat dah. Begitu Nabi kata, tu maksud dia. Kemudian Nabi kata wa awsatuhu maghfirah. Apabila kamu berada di blok yang kedua, maknanya 20 Ramadan sampai 10 Ramadan sampai 20 Ramadan, Allah ampun dosa kamu yang kamu minta ampun dosa pada awal Ramadan tadi. Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar. Masuk je kita bahagian yang ketiga, 20 Ramadan sampai 10 Ramadan, Allah lepaskan kita daripada api neraka. Begitu. Kemudian Nabi kata man khaffafa an mamluki ghafarallahu lahu wa aqatahu minan nar. Yang kedua Nabi kata siapa-siapa yang membantu memudahkan pekerja dia di bulan Ramadan, juga Allah haram api neraka sentuh kulit dia. Contohnya macam mana tuan-tuan? Kita nampak kawan kita dia buat kerja, bantu dia. Kalau kita jadi bos, kita ringankan kerja kuli kita. Kalau kita ada orang gaji, bibi, kan, bibi lah orang gaji Indonesia kan, rumah kita kan contohnya, dia kan bayar, kita kan bayar gaji kat dia, kena cuci baju, kena cuci lantai, kena masuk je bulan Ramadan, kita ringankan kerja dia. Pasal dia pun puasa, nak memudah, kerana nak bagi ringan dia beribadat puasa tu, Allah haram api neraka sentuh kulit kita. Tuan-tuan, saya orang Kedah. Ni bukan TikTok. Saya orang Kedah. Saya datang Selangor ni tahun 1995. Lama dah lah. 1990 dekat 30 tahun dah. Tahun tu mari sini bukan jadi ceramah lagi, kita daripada pondok mai Selangor ni nak cari duit, nak kerja, nak sambung balik belajar pondok di Thailand, di Rak Nong, Thailand. Kita belajar pondok aja, kita tak mengaji Muslim mana pun, belajar pondok aja di Rak Nong, Thailand. Kemudian di sana kalau bulan Ramadan dia cuti, baliklah ke Malaysia, puasa sebulan, kena raya dengan family, lepas raya masuk belajar balik pondok, begitu kan. Jadi kita ni mari Selangor tahun tu, ingat nak cari duit, tak mau ganggulah duit mak bapak kita ni, nak cari sendiri, masih muda lagi, umur belasan tahun, mari situ. Ketika itu nak cari duit, kerja apa? Jadi kalender lori. Lesen tak ada, kula pondok kan, jadi kalender lori. Nak kerja apa pun kita tak tahu, ikut kawan, jadi kalender lori. Kerja dah sempat sebulan ni, driver lori saya ni Cina berhenti. Apabila berhenti tak ada driver, bos ni Cina. Lori apa tu, kerja apa? Susu Enlin, hak kuat tulang tu. Semua kita tahu, duk hantar ke Giant ni. Bos kata, bos kita ni Cina, nama dia NG, nama macam tu je, NG, baca dia lah kot, nama dia begitu. Kemudian dia kata, nama saya Zaidi. Dia kata Jaidi, Cina tak terus, Jaidi tak boleh sebut Z, Jaidi. Dia kata, you boleh bawa lori. Bos saya boleh bawa, tapi lesen tak ada. Tak apa, saya buat lesen. Tahun tu buat lesen motor, kereta dengan lori RM140. Tahun tu RM140 tu pun tak ada duit kan. Kalau hari ni kereta saja dah 2,000 lebih, dekat 2,000 kan. Kemudian saya bawa lori, dah dapat lesen bawa lori. Masuk bulan Ramadan, kerja kilang driver lori ni, masuk pukul 8, balik pukul 5, standard lah kan. Masuk bulan Ramadan, dia telefon saya pukul 3 tu, dia telefon dah 3.
pukul 3 tengah hari dia telefon tu. Jadi mana you tak balik lagi kah? Bos, pukul 5 bukan balik kah? Bulan Ramadan saya diskaun 2 jam, baliklah dia kata. Oh, diskaun 2 jam, tapi orang Melayu je. Yang India, Cina tak boleh balik. Dia kira orang Melayu je. Kemudian saya kata kenapa bos begitu? Yalah, you puasa, balik awal sikit, pukul 3 you balik, mau beli kuih lagi, mau buka puasa. Saya pun duk fikir, jangan-jangan dia baca hadis ni, ni baca hadis ni dulu daripada kita ke apa? Ingat duk fikir dia tu. Pandai dia memudahkan kuli dia di bulan Ramadan. Kita bukan main lagi duk belajar kat pondok hadis, jangan-jangan dia baca dulu dari saya. Kan? Allah kata, Nabi kata Allah haram api neraka sentuh kulit dia. Tapi ni tetap Allah api neraka sentuh kulit dia juga. Cuma Allah bagi panjang umur, murah rezeki. Pasal dia tidak ada kalimah la ilaha illallah. Sayang beza sikit kat situ je. Begitu. Habis itu, ni tidak ada kena-mengena no? Dengan hadis ni pasal driver lori tadi, buat selingan je. Begitu. Kita memudahkan orang bekerja. Kemudian termasuklah bini kita. Bini kita kan, kita ni suami, kita beli ikan, beli sayur, beli apa, lungguk, bini kita yang masak. Dialah yang siang ikan, dialah yang potong sayur, dialah yang masak, dialah yang cuci baju, dialah yang jaga anak. Banyaknya kerja dia. Dia pun puasa, baca dalam keadaan dia macam tu, baca Al-Quran rajin daripada kita. Betul tak? Tapi bukan rajin orang Syalam okey lah, orang seksyen 20 ni okey. Ni orang seksyen 21 kot, agaknya macam tu. Kan? Tuan-tuan, berat dah kerja dia tu, dengan cuci baju, lipat kain, kan? Cuci baju, lipat kain. Banyaknya kita orang lelaki buka kain dia tahu, lipat kain tak tahu, buka kain malam, buka kain makan malam, buka kain. Yang faham tak faham sudah. Kita memudahkan isteri kita di bulan Ramadan, termasuk orang yang meringankan kerja orang lain di bulan Ramadan. Ini peluang kita, kan? Kita ni tak boleh semua lungguk je, lungguk bini semua buat. Banyaknya kerja dia, memudahkan kerja dia. InsyaAllah Nabi tak bohong kita. Balik akhirat nanti ada ganjaran Allah janji di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian Nabi kata wastakbiru. Jam pukul berapa ni kita nak berhenti ni? Saya main hantam saja. Pas ceramah bulan Ramadan ni mengantuk. Dah lah ceramah Zuhur. Lepas Zuhur waktu kita landing ni sikit lagi tuan-tuan hadis ni, sikit lagi boleh nak. Kemudian Nabi kata wastaksiru fihi min, apabila kamu berada di bulan Ramadan nanti, arba'in hisalan haslataini turduna bihima rabbakum haslatani. Apabila kamu berada di bulan Ramadan, 4 benda ni kamu jangan lupa. Hadis ni kalau tak salah saya dah baca dah tahun lepas kat sini. Tahun lepas lah, tapi bukan nak ingat balik dah. Setahun, bayangkanlah kita repeat balik. Nabi kata kalau kamu diberi kesempatan berada di bulan Ramadan, 4 benda ni kamu jangan lupa buat di bulan Ramadan. 4 benda ni. Sebab itulah Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai segala manusia, tolong ambil ingat. Yang pertama Nabi kata, nombor 1 dalam 4 benda yang Nabi nak pesan tu, Nabi kata yang nombor 1, apabila kamu masuk di bulan Ramadan, fasyahadatu alla ilaha illallah. Mulut kamu banyaklah berzikir di bulan Ramadan. Nombor 1 dalam 4 benda yang Nabi sebut arba'in, 4 benda ni tolong ambil ingat, yang tu nombor 1. Dia suruh kita berzikir nombor 1. Begitu. Samalah dengan hadis yang Nabi bagi kepada Muaz bin Jabal. Tadi imam baca doa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Betul kan tu? Itu hadis maksurah, doa maksurah yang Nabi bagi kepada Muaz bin Jabal. Tengok hadis tu. Muaz bin Jabal, budak muda yang sangat alim dalam ilmu fiqh. Ini nama besar juga. Satu hari Nabi panggil, ya Muaz, mari sini. Aku lantik kamu menjadi ketua, menjadi amir
untuk berdakwah di negeri Yaman. Sayyidina Muaz ni dia Nabi lantik aku menjadi ketua. Nak tolak tak boleh, pasal Nabi kalau tolak murkalah, derhakalah. Mana boleh Nabi yang lantik, kita tak boleh tolak. Kita hari ni kalau nak lantik jadi Perdana Menteri, kalau kita tolak berdosa tak? Tak berdosa. Aku tak mau jadi Perdana Menteri, tapi orang tak lantik pun berebut isi borang. Kan? Nabi lantik tak boleh tolak, pasal tolak je kita derhaka. Jadi Muaz bin Jabal ni, Nabi lantik, wahai Muaz, aku lantik kamu menjadi ketua untuk berdakwah di negeri Yaman. Sedangkan sahabat yang besar ada. Muaz tengok Abu Bakar ada, ni sahabat yang besar, yang hebat lagi ada. Kenapa Nabi tak lantik mereka ni? Lantik aku ni tak banyak berilmu. Dia rasa kecil hati macam tu, dia rasa macam tu, rendah diri. Tetapi Nabi lantik, Nabi kata, aku lantik kamu untuk menjadi amir berdakwah di negeri Yaman. Ya Rasulullah, Muaz kata, ini satu amanah yang sangat besar. Aku kena pikul amanah. Aku takutnya beratnya amanah ni. Bagilah kekuatan kepada aku. Bagilah satu amalan kepada aku, amalan supaya aku kuat pegang amanah, supaya beramal dengan apa yang engkau amanahkan kepada aku. Nabi kata, wahai Muaz, lepas saja kamu sembahyang 5 waktu, tiap-tiap waktu jangan lupa baca doa ini. Apa dia? Doa tu imam baca tadi. Allahumma inni, kalau seorang, kalau ramai, Allahumma inna ala zikrika, zikir dulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ala, jadikanlah atas diri aku ni, zikrika, jadikanlah aku ni satu manusia yang sentiasa berzikir kepada kamu. Sebab apa nombor satu tu? Ada sebab dia, nanti kita akan urai. Yang kedua, wasyukrika, dan jadikanlah aku orang yang bersyukur. Syukur macam mana? Dalam ramai-ramai manusia, berapa ramai yang berzikir? Dalam ramai-ramai manusia, berapa orang yang Allah bagi jadi iman, jadi Islam? Syukurnya di atas nikmat iman dan Islam. Dahlah engkau takdir aku jadi orang Islam, jadi orang Islam yang sembahyang pula. Kena ramai orang Islam tak sembahyang. Syukurnya engkau jadi aku. Banyaknya nikmat, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat kamu. Pasal ramainya manusia tak syukur di atas nikmat Allah. Islam tapi tak sembahyang, tak puasa. Islam duk masih tikam nombor ekor lagi bulan Ramadan pun. Pelik betul. Ada tuan-tuan, saya dah tukar minyak hitam. Pasal kita tiap-tiap tahun nak balik raya, kena tukar minyak hitam kereta dulu. Sebelah kereta minyak hitam Cina ni, dia ada kedai nombor ekor. Kita pergi tu, bawa kereta pergi nak tukar minyak hitam, tukar pelak siap-siap, tak kalut nanti nak balik kampung. Jadi bukan saya pakai serban, bukan pakai jubah, kita pun pakai baju t-shirt je lah. Parking motor, pakai helmet tak buka, tikam nombor ekor. Orang Melayu, bulan Ramadan. Dia kata apa benda bulan Ramadan pun. Kata syaitan dah diikat, masih duk tikam nombor ekor. Bulan Ramadan pun masih ada orang tikam nombor ekor. Pelik sungguh. Ya Allah, nasib baik engkau tak jadi aku seperti dia tu. Syukrika, syukur begitu. Kemudian wa husni ibadati, ya Allah, bagi cantiklah ibadat aku. Ibadat puasa aku bagi jadi cantik, ibadat solat aku bagi jadi cantik. Nak cantik solat tu macam mana? Kita hurai tu. Nabi dah sebut, termasuklah hadis yang kita baca ni dengan doa tadi tu. Nabi pesan zikir dulu. Dalam hadis ni pun Nabi kata 4 benda yang aku nak pesan. Syahadatu an la ilaha illallah, zikir dulu. Kenapa dia? Ibadat kita nak jadi cantik, mestilah daripada hati yang bersih. Hati yang bersih itu, macam mana nak bersih hati kita tu? Dengan banyaknya berzikir la ilaha illallah. Yang kedua, zikir ini dia ada dari sebelum daripada solat. Kita duk terang banyak kali dah di sini cerita tentang Isra dan Mi'raj. Kan? Isra dan Mi'raj ketika umur Nabi 52 tahun, sedangkan Nabi lantik menjadi Rasul umur 40. Solat tidak ada lagi. Jadi apakah amalan hubungan Nabi dengan Allah? Ialah zikir. Zikir ni tuan-tuan, kita zikir ni Allah janji. Cuba tuan-tuan tengok dalam surah yang selalu kita baca.
Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, zikir. Beruntunglah orang yang berusaha menjadi orang yang berzikir. Sambung ayat tu. Wa zakaras, zikir lagi. Wa zakaras ma rabbih fasalla. Untunglah jadi orang yang berzikir kerana apabila mereka wa zakaras ma rabbih, apabila mereka sebutnya nama-nama Tuhan mereka itu, fasalla, ibadat mereka itu lebih baik. Tuhan sebut sendiri. Pasal apa? Banyaknya kita berzikir, hati kita tidak ada kosong untuk syaitan nak ambil alih. Khusyuknya semayang kita, itu yang dikata wa husni ibadatik. Ya Allah, bagi jadi cantiklah amalan aku ni. Semayang, puasa aku nak cantik macam mana? Kerana ada orang semayang dalam keadaan riak, hati tak bersih, hati tak cuci dulu dengan kalimah la ilaha illallah. Habis tu banyaklah ayat Al-Quran cerita tentang zikir paling utama. Satu orang lelaki pergi berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Ya Salman Al-Farisi, kamu ni selalu mengaji dengan Rasulullah. Dalam banyak-banyak amalan, amalan apa yang paling besar sekali, wahai Salman? Oh, tanya begitu. Dalam banyak-banyak amalan, amalan apa yang paling besar sekali, wahai Salman? Satu orang lelaki tanya Salman. Pasal Salman ni selalu duk ikut Nabi pergi mana-mana pun. Jawab Salman, kamu ni tak baca Al-Quran ke? Kan, kawan ni tanya amalan apa yang paling besar dalam banyak-banyak amalan. Adakah solat, adakah jihad, adakah puasa, adakah haji? Dalam banyak-banyak amalan. Salman kata, kamu ni tak baca Al-Quran nampaknya. Dalam Al-Quran duk terang-terang dah duk sebut afdalu. Nah, wala zikrullahi akbar. Nonton. Dalam Al-Quran ada ayat ni, wala zikrullahi akbar. Dan kita duk pergi buat tahlil di rumah orang tu, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Tu ayat Al-Quran. Allah sendiri yang sebut. Satu orang lelaki ni dia tak puas hati. Betul kan ni Salman ni zikir paling besar, bukankah jihad paling besar? Jihad ni, perang fisabilillah ni, mati syahid, masuk syurga tanpa hisab. Takkan zikir ni besar daripada mati syahid? Salman kata, ya, mati syahid ni masuk syurga tanpa hisab, tapi zikir ni lebih besar daripada mati syahid. Oi, tak boleh. Pergi berjumpa dengan Rasulullah, tanya Rasulullah sendirilah, lagi senang. Dia pergi je. Dalam keadaan dia berjalan, dia pergi, tengah-tengah dia pergi nak tanya Nabi. Kebetulan Nabi duk panggil sahabat semua. Nabi kata, wahai sahabatku, mari sini, aku nak bagi satu amalan yang paling afdal sekali. Nabi kata apa dia? Kalau kamu buat amalan ni, lebih baik daripada kamu infak segunung emas, perang fisabilillah. Kalau kamu buat amalan ini, lebih baik daripada kamu perang mati syahid, kamu bunuh semua musuh, kemudian kamu mati syahid. Amalan ini lebih besar lagi daripada itu. Wih, dahsyat ni amalan ni. Bala ya Rasulullah. Amalan apa ni ya Rasulullah? Nabi kata, zikrullah, berzikirlah kepada Allah. Pasal apa macam tu? Kerana ada orang berperang nak tunjuk berani, ada mazmumah juga, hati dia tak bersih. Kan? Berperang tunjuk berani. Hadis kita dah jumpa selalu. Mati syahid satu orang lelaki depan Rasulullah. Sahabat ni kata, jannah, jannah ya Rasulullah, surgalah sahabat kita ni. Dia bunuh segala musuh-musuh Allah, kemudian dia mati. Nabi kata, la pil jannah pinnar. Nabi kata, dia bukan di syurga, dia di neraka. Terkejut sahabat-sahabat semua. Ya Rasulullah, kami nampak dengan mata kepala dia sendiri, dia ni mati dalam medan perang fisabilillah, takkan dia nak masuk neraka lagi? Allah bagi tahu kepada aku, dalam hati dia ketika dia meluru ke depan tadi, dia nak bunuh musuh tadi, nak tunjuk berani, sikit saja mazmumah dia, hati tak bersih, akhirnya ke neraka dia. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, balik pada hadis kita tadi. Kemudian Nabi kata, yang pertama, banyak berzikir kepada Allah supaya puasa kita jadi cantik.
Selain daripada kita baca Al-Quran, baca Al-Quran kena ada wudu, kan, kena pegang Al-Quran. Zikir tak payah ada wudu, tak payah masuk waktu, tak payah menghadap kiblat, sentiasa hidup di dalam hati kita. Begitu. Kemudian Nabi kata, wa tastaghfirunahu wa lamma latani la'ina bikum anhuma. Yang kedua Nabi kata, minta ampun dosa banyak-banyak di bulan Ramadan ini. Minta ampun dosa, jangan berhenti. Minta ampun dosa banyak-banyak. Kerana Allah doa nak ampun sangat dosa kamu. Yang ketiga Nabi kata, fatas'alunallaha jannah. Minta surga banyak-banyak di bulan Ramadan ini. Minta surga, kerana surga di bulan Ramadan Allah buka pintu surga seluas-luasnya bagi kepada kamu, memudahkan kamu. Ya Allah, masukkanlah aku dalam, minta surga banyak-banyak di bulan Ramadan. Yang keempat Nabi kata, wa ta'awazu bihi minan nar. Minta jauh daripada neraka bagi banyak-banyak di bulan Ramadan ini. Kerana pintu neraka ditutup serapat-rapatnya di bulan Ramadan ni. Ya Allah, Engkau tutupkanlah pintu neraka serapat-rapat ni sampai bila-bila, seperti mana Engkau tutup di bulan Ramadan. Tutupkanlah neraka bagi aku, ya Allah, seperti mana Engkau tutup di dalam bulan Ramadan. Begitu Nabi sebut, tuan-tuan. Yang tu yang timbul doa tu. Bulan Ramadannya ada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Habis Ramadan ada doa ni. Tak tahu hilang, tak tahu macam mana. Bukan hilang, sabit daripada hadis ni. Tu, terawih pun duk baca doa tu lah. Pasal apa? Nabi suruh minta syurga banyak, minta jauh daripada neraka banyak-banyak. Berapa kali kita duk ulang doa tu masuk bulan Ramadan. Bukan saja-saja, ada nas, ada sandaran dia. Ada orang duk tanya saya, Ustaz, doa hak yang bulan Ramadan pasal apa kita tak doa dalam bulan Rejab? Boleh, bukan tak boleh. Tapi bulan Ramadan ni Nabi suruh minta jauh daripada neraka banyak-banyak. Kemudian last sikit, sejam dah, ada sejam dah. Belum lagi, tapi rasa macam sejam lah ceramah. Sikit lagi, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata, wa man saqa saima saqahu Allah min khawdi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulul jannah. Masya Allah. Siapa-siapa yang membelanja bagi orang minum di bulan Ramadan, siapa-siapa yang beli air mineral, dia letak di surau An-Nur ini, ada dua ganjaran yang Allah bagi keistimewaan kepada dia. Yang pertama, Nabi kata, dia tidak akan dahaga ketika dia berada di padang mahsyar besok. Siapa-siapa yang membelanja bagi orang minum di bulan Ramadan, tuan-tuan, tak kisahlah minum air apa pun, tak kisah air mineral ke, minum, nama perkataan minum tu tak kisah, belanja bagi orang minum di bulan Ramadan. Yang pertama Nabi kata, dia tidak akan dahaga di padang mahsyar besok. Lamanya kita besok apabila tiup sangkakala yang kedua hidup balik. Hidup nama dia mahsyar. Apa maksud mahsyar? Tempat berhimpun, bersesaknya manusia ni, berhimpitnya manusia ni. Lama mana kita nak kena berhimpit tu? Selama 40 tahun akhirat. Satu hari akhirat dengan 1000 tahun dunia. Tidak ada malam, tidak ada teduh, melainkan panas semata-mata di padang mahsyar. Berhimpun, bersesaknya, dahaga yang amat sangat. Tetapi kalau kita belanja bagi orang minum di bulan Ramadan, Nabi janji tidak akan dahaga dia ketika dia berada di padang mahsyar. Lama tuan-tuan kita nak kena duduk di padang mahsyar, sementara nak tunggu turn kita tu, Allah nak panggil, hei pulan si pulan, Allah nak hisap seorang-seorang tu, sementara nak naik nama kita tu. 40 tahun nak kena duduk di akhirat, di padang mahsyar, susah. Yang inilah yang timbul hadis, tak boleh tahan orang yang di padang mahsyar ni. Jom kita jumpa Adam, minta syafaat daripada Adam, pi kat Adam, Adam tak boleh, pi kat Nuh, Nuh tak boleh, pasal Nabi Muhammad, pi kat Nabi Muhammad baru boleh, pasal tak tahan duduk di padang mahsyar tu. Hadis tu kita duk dengar banyak kali dah. Tetapi kalau kita belanja di bulan Ramadan, tuan-tuan, inilah ganjaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata apa dia? Syarbatan la ma yazma'u hatta yadkhulul jannah. Aku pasti ganjaran yang kedua, siapa-siapa yang belanja bagi orang minum di bulan Ramadan, yang kedua, aku yakin dan aku pasti dia dapat minum telaga air aku, telaga Al-Kausar, dan dia boleh masuk syurga. Tuan-tuan, sama juga masjid saya, air mineral water ni kan, banyaknya orang sponsor bersusun-susun. Siap, kesian kat siap, macam kerja store pula.
Macam kerja kilang air mineral pula, duk susun tu. Ustaz, imam, saya nak infak 30 katen. Sani orang ni 20 katen, yang ni orang 5 katen. Tak termasuk geng Aceh. Pandamaran tempat saya ni, geng Aceh, Persatuan Aceh, kedai-kedai runcit Aceh ni kan kedai-kedai runcit Aceh ni. Ni pun tiap-tiap tahun tuan-tuan 50 katen. Ada satu tahun tu satu kontena. Imam, ada ni saya nak infak satu kontena. Allah, saya kata nak pergi letak kat mana masjid ni? Pasal apa? Berebutnya orang. Kita dah mari surau ni, apa surau ni kedekut air mineral pun tak ada. Aku nak sembahyang tarawih ni, datuk lah duk marah kat orang. Kita nak ganjaran ni tiap-tiap malam nak datang je surau nak tarawih, satu kata letak dalam bonet kita. Satu kata lah air mineral water tu tuan-tuan, yang 200 ml tu yang kecil tu. Ada satu kata 24 pieces, 24 botol tu RM8. Tapi ganjar padankan tuan-tuan dengan ganjaran yang Allah nak bagi ni. Hilang dahaga di padang mahsyar, Nabi yakin pasti dapat minum telaga air kita. Telaga air Al-Kausar pada hari akhirat nanti. Bawalah, ini peluang kita. Bawa setiap hari, bawa sponsor dah berapa sangat. Saya last satu orang anak murid saya, dia driver kepada seorang Tan Sri. Saya tak nak sebut lah Tan Sri mana-mana sebab live ni takut juga. Dia driver Datuk Tan Sri ni. Nah, Datuk Sri jadi driver. Kemudian Datuk Sri ni duduk belakang lah. Driver duduk depan, duduk belakang ni. Datuk Sri, kawan kita ni, driver ni anak murid kita, duduk main mengaji sifat 20 dengan kita. Dia cerita dengan saya, bukan kita nak memburukan Datuk Sri ni, kita cerita nak ambil pengajaran. Datuk Sri ni kata, aku tak suka sungguh orang-orang ceramah ni. Ceramah je letak tabung tahfiz, tolonglah derma sikit, ni ada tahfiz, nak bina sana. Pasal lagi-lagi satu, orang kaya ni kan selalu dapat nak minta bantuan. Macam tu lah, jadi orang kaya ni ada orang nak minta sponsor, macam-macam. Dia kata, Datuk ni kata, yang ni yang aku tak suka ni. Dia kata macam-macam sorak kat ofis saya, yang ni minta sponsor, yang ni minta sponsor, anak yatim, cara anak yatim, tahfiz macam tahfiz, tak larat nak sign. Dia kata. Kemudian driver ni kita kata, Datuk pergi haji berapa kali dah? Dia kata banyak kali dah. Datuk pergi haji pakai duit Malaysia kan? Mana laku duit Malaysia? Dekat Mekah kena pakai rial lah. Oh, kena pakai rial, dia kata. Kalau kita belanja di Malaysia tak laku kan? Tak laku, dia kata mana Arab mau, kena tukar dulu. Pasal kita di Malaysia belanja di Malaysia. Driver saya ni, driver Datuk ni, anak murid saya ni, dia kata, Datuk, begitulah kita nak pergi akhirat nanti. Duit ringgit tak laku, yang laku tu hak orang duk minta sponsor dengan Datuk tu lah. Yang tu lah yang kita nak belanja di akhirat nanti. Oh, nasib baik Datuk tak buang kerja dia kan. Tapi Datuk tu insaf, betul juga tuan-tuan. Kita pindah satu tempat ke satu tempat, belanja dia lain. Kita di Malaysia nak pergi Amerika, bolehkah kita nak keluar duit RM kita RM10 ni nak beli kat sana? Tak laku, kena tukar duit Amerika kan. Pindah satu tempat ke satu tempat, dia punya belanja lain. Di akhirat nanti nak belanja dengan duit ringgit kan. Duit Amerika tak laku, duit Malaysia tak laku. Yang laku pahala. Pahala yang kita duk sedekah itulah. Yang itulah belanja kita pada hari akhirat nanti. Yang itulah belanja kita. Jadi yang Datuk duk sponsor ni, Datuk duk rasa sponsor, rupanya Datuk simpan duit nak belanja pada hari akhirat nanti. Dia nampak macam kita dah bagi duit ke orang, padahal kita simpan untuk nak belanja akhirat. Kerana akhirat duit ringgit tak laku. Kaya macam mana pun nak ambil duit, nak tebus daripada satu azab Allah, tak boleh. Melainkan kena tebus dengan pahala kita. Begitu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dengan sekadar itu. Insya-Allah beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyaknya ganjaran yang Allah bagi kepada kita. Cuma apa dia? Saya nak pesan apa? Kalau kita betul-betul nak cari Lailatul Qadar, ikutlah macam Nabi sebut tadi, jangan hanya 10 yang terakhir sahaja.
Bukan kita nak kata salah 10 yang terakhir tu, jangan salah faham. Tapi hadis dia banyak. Lailatul Qadar ni turun pada satu malam je dalam bulan Ramadan. Tapi masa mana kita tak tahu. Carilah. Bila kita niat azam kesungguhan itu, Allah akan bagi. Allah tahu kesungguhan itu. Ya. Manalah tahu. Dapat rezeki Lailatul Qadar seumpama kita beribadat 1000 bulan. 1000 bulan seumpama 83 tahun. Kita umur kita belum tentu nak cukup 83 tahun. Kalau kita dapat Lailatul Qadar saja satu malam, 83 tahun beribadat dan ibadat yang diterima. Itulah bonus yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita dalam bulan Ramadan. Tapi nak dapat Lailatul Qadar ini mestilah satu orang hamba yang bekerja yang sangat bagus di bulan Ramadan. Contohnya macam mana? Kita di satu company, bekerja di satu company. Bos bagi bonus nanti kepada kita, betul kan? Ada bonus. Tapi nak bagi bonus, bos tengok dulu. Kalau asyik MC je, seminggu 2 kali MC, masuk pukul 8, pukul 9, bawa kedatangan tak cantik, kerja tak bagus, malas, bos nak bagi bonus pun fikir 10 kali. Kalau bagi pun mungkin tak sama. Kawan ni yang A ni kerja cukup bagus, tak pernah MC, bagusnya kerja dia ni. Oh, bos kasih kedatangan cantik, tak pernah cuti, bagus pekerja dia selesai. Tapi kawan ni asyik MC, asyik cuti, bonus dia bos bagi tak sama. Begitulah kita ni bulan Ramadan kita bekerja dengan Allah. Tengok bulan Ramadan ni baca Al-Quran kita macam mana, kesungguhan kita berzikir, buat ibadat di dalam infak kita dan sebagainya. Allah akan perhati kerja kita tu. Kalau niat kita nak dapat tak dapat, sudahlah Lailatul Qadar ni aku puasa tu kira okey dah tu. Allah tahu niat tu, kan? Hari tu nak dapat terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nak orang yang bagus bekerja di bulan Ramadan. Ana ajzibi, aku sendiri yang balas pahala puasa hamba aku. Begitu nah. Pasal puasa ni tak nampak. Nabi kata ana ajzibi. Allah kata ana ajzibi, pahala puasa aku sendiri yang balas. Pahala semayang siapa yang balas gitu? Allah juga yang balas. Tetapi kenapa Allah tak sebut pahala semayang aku sendiri yang balas, pahala zakat aku sendiri yang balas, pahala haji aku sendiri yang balas? Allah tak sebut. Adapun pahala puasa Allah kata aku sendiri yang balas. Kenapa? Kerana ibadat puasa ibadat batin. Sembahyang ibadat, tapi orang boleh nampak haji ni rokok, haji ni sujud, oh dia tengah beribadat. Buat apa tu? Sembahyang, orang boleh nampak, kan? Ibadat zakat ibadat juga, orang nampak bagi zakat. Haji lagi nampak, selfie terus. Nak cium Hajar Aswad ni, Allah selfie terus hari ni, sampai bergaduh-gaduh nak kucuk Hajar Aswad tu. Masya Allah, hebat hari ni. Tapi puasa orang boleh nampak. Orang boleh nampak tak? Ni kita dalam kalangan kita ni, kita kan tahu dia ni puasa ke? Pergi bazar Ramadan, boleh tak kita kata yang ni ni muka ni tak puasa, ni muka ni puasa? Bolehkah kita tuduh? Tak boleh. Pasal dia batin, duduk di dalam. Yang tahu Allah saja yang tahu. Itulah Allah kata ikhlas sungguh orang yang berpuasa ni, pasal dia tersembunyi. Sembahyang belum tentu nak ikhlas. Rokok, sujud kita orang nampak. Lebih-lebih lagi tengok mentua kita ni main rumah kita, oh bukan main sujud lama sikit, pasal mentua tengok, lagi tak ikhlas betul tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah, terutamanya ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, sebagai ilmu berdoain yang kau tuntut ke atas kami untuk belajar ya Allah.
Janganlah biarkan kami jadi jahil di atas dunia ini ya Allah. Fahamkanlah kami ilmu agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak. Ya Allah, sebelum Engkau ambil nyawa kami, Engkau bersihkanlah dosa kami. Jangan tinggal walaupun sebesar zarah ya Allah. Karena kami takut, kami bimbang, kami takut kami mati dalam keadaan kami ada dosa. Susahlah kami nak menghadap-Mu pada hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang solat, jadilah ahli keluarga kami orang yang menuntut ilmu agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kami untuk beribadat kepada-Mu ya Allah, terutamanya di bulan Ramadan ini ya Allah. Jangan memberatkan tulang kami untuk bangun tiap-tiap malam qiyamul lail ya Allah. Ringankanlah tulang kami ya Allah, jangan malaskan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Temukanlah Lailatul Qadar kepada kami ya Allah. Rezekikanlah Lailatul Qadar kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, kami mengaku ya Allah, tetapi kami sudah menyesal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sikit lagi ya Allah, supaya kami dapat beribadat kepada-Mu dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami ya Allah, supaya senang kami beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, satu lagi permintaan kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Kami yakin Engkau mendengar ya Allah. Di akhirat nanti Engkau berilah buku catatan amalan kami dengan tangan kanan ya Allah. Janganlah Engkau beri dengan tangan kiri buku catatan amalan kami ya Allah. Engkau bersaksilah, tangan kami sentiasa berwuduk menyembah-Mu di atas dunia ini ya Allah. Maka berilah buku catatan amalan kami dengan tangan kanan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, suatu hari nanti di akhirat nanti kami semua akan melintas titik siratal mustaqim. Di bawahnya ada neraka-Mu yang sangat panas ya Allah. Ketika itu jangan Engkau gelincirkan kaki kami ya Allah. Jangan Engkau gelincirkan kaki kami ya Allah, seperti mana Engkau gelincir kaki-kaki munafik, kaki-kaki orang yang kufur ketika itu ya Allah. Ketika kami melintas titik sirat, jangan gelincirkan kaki kami ya Allah, karena kaki kami pernah berwudu menyembah-Mu di atas dunia ini ya Allah. Biarlah kami melintas sampai ke surga-Mu di sana ya Allah, supaya kami dapat berjumpa dengan Rasul kami di dalam surga ya Allah. Kami sangat rindu dengan Rasul kami. Kami sangat rindu dengan Rasul kami, walaupun kami tidak pernah melihat Rasul kami ya Allah, walaupun kami tidak pernah mendengar suara Rasul kami ya Allah, tetapi kami sangat sayang dan kasih kepada Rasul kami ya Allah. Izinkanlah kami berjumpa dengan Rasul kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, kami yang miskin, kami yang hina ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.